Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral, tingkatan 3, unit yang ke-11, hindari jenayah kanak-kanak. Dalam unit ini, murid akan belajar tentang yang pertama, contoh jenayah kanak-kanak. Yang kedua, faktor yang menyumbang kepada jenayah kanak-kanak. Yang ketiga, kesan jenayah kanak-kanak ke atas diri, mangsa, keluarga dan masyarakat. Yang keempat, cara menghindari jenayah kanak-kanak. Yang kelima, perasaan apabila tidak terlibat dalam jenayah kanak-kanak. Dan yang terakhir, sikap anti jenayah kanak-kanak. Baiklah murid-murid, cadangan nilai untuk topik kali ini adalah yang pertama, nilai harga diri. Yang kedua, nilai rasional. Yang ketiga, nilai kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat, nilai kebebasan. Dan yang kelima, nilai kesederhanaan. Baiklah, pertama sekali kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan jenayah. Jenayah secara umumnya bermaksud perbuatan yang menyalahi undang-undang negara. Terdapat beberapa jenayah, antaranya jenayah ringan, jenayah cyber dan jenayah berat. Pelakuan jenayah yang dilakukan oleh golongan remaja pula dikategorikan sebagai jenayah kanak-kanak. Kita tengok contoh jenayah kanak-kanak. Yang pertama, buli. Buli juga dikatakan sebagai jenayah kanak-kanak. Jadi hati-hati. Okey, yang kedua kita ada vandalisme. Yang ketiga, ragut. Yang keempat, gangster. Yang kelima, berjudi. Yang keenam, pecah rumah. Pecah rumah ni rompak lah. Rompak rumah. Seterusnya, penyeluk saku. Okey. Dan jenayah cyber serta curi motosikal. Ini antara jenayah-jenayah yang popular dalam kalangan remaja ataupun kanak-kanak. Okey. Baik, kita ada info sedikit di sini. Okey, berdasarkan Akta Kanak-kanak, kanak-kanak merujuk seseorang di bawah umur 18 tahun. Jadi awaklah kanak-kanak. Selama ni awak ingat awak dah cukup remaja, dah cukup dewasa. Tapi sebenarnya awak dikategorikan sebagai kanak-kanak. Sebabnya umur bawah 18 tahun. Okey, tanggungjawab atas kesalahan jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak perlulah berdasarkan perkara berikut. Okey, tengok ada 3 dekat bawah tu. Okey, kanak-kanak di bawah umur 10 tahun dibebaskan daripada apa-apa jua tanggungjawab jenayah. Okey, 10 tahun dan ke bawah, okey, terlepas ataupun dibebaskan daripada apa-apa jua tanggungjawab jenayah. So kalau dia buat jenayah, secara automatik dia dibebaskanlah. Okey. Yang kedua, kategori yang kedua, kanak-kanak yang berusia 10 hingga 12 tahun bergantung pada keupayaan membuktikan kanak-kanak tersebut berupaya melakukan jenayah. Okey, maksudnya dekat sini ada keupayaan lah. Maksudnya logik budak tersebut ataupun kanak-kanak tersebut berupaya untuk melakukan jenayah. Okey, kita tengok kategori yang ketiga, kanak-kanak yang berumur lebih daripada 12 tahun bertanggungjawab sepenuhnya atas jenayah yang dilakukan. Jadi umur awak adalah lebih daripada 12 tahun kan? Jadi awak di kategori yang ketiga lah. Di mana tanggungjawab jenayah tu, contohnya awak buat jenayah tadi, contoh-contoh jenayah. So ada di antara tu yang awak buat jenayah, jadi tanggungjawabnya adalah sepenuhnya kepada awak. Jadi tak ada alasan lah untuk elak ataupun dan sebagainya, untuk dibebaskan atau sebagainya. Kalau ada bukti, so awak akan dikenakan tindakan lah. Okey, ini info. So untuk pengetahuan anda semualah. Okey, jadi hati-hati sebelum melakukan jenayah. Okey. Kita tengok faktor berlakunya jenayah kanak-kanak. Apa yang menjadi punca kepada berlakunya jenayah kanak-kanak? Yang pertama, diri sendiri. Ini paling penting. Diri sendiri iaitu perasaan ingin mencuba, nak cuba masuk rumah orang, pecah rumah orang, nak cuba curi
motosikal. Okey. Yang kedua, kurangnya amalan ajaran agama dan nilai murni. Kalau awak cukup agama, cukup nilai moralnya, mestilah awak fikir rasional. Tak nak buat itu, tak nak buat ini, perkara-perkara yang negatif perlu dijauhkan. Okey, yang ketiga, berfikiran singkat dan kurang matang. Ini maksudnya tadilah tak rasional, tak berfikir secara matang. Okey, so awak nak keseronokan sahaja. Okey, faktor kedua, faktor keluarga. Kalau tadi diri sendiri, ini faktor keluarga. Yang pertama, pengabaian oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa juga bertanggungjawab dalam situasi ini. Tapi jangan sebab awak buat kesalahan jenayah, bila orang tanya kenapa buat jenayah, mak ayah saya tak tunjuk ajar. Tapi awak tengok balik faktor pertama, iaitu faktor diri sendiri. So bila ibu bapa mengabaikan awak, awak sendiri masih lagi ada fikiran, ada akal untuk berfikir sama ada perkara itu positif atau negatif. So kalau awak boleh fikir matang, itu perkara negatif, so diri sendiri yang melawan. Okay, so jangan salahkan orang lain dahulu. Tengok pada diri sendiri dahulu. Okey, kita tengok pada faktor kedua. Okey, tadi pengabaian ibu bapa. Yang kedua, ibu bapa tidak menjadi suri teladan yang baik. Okey, suri teladan ni maksudnya ibu bapa tidak memberikan contoh yang baiklah. Okey, kadang-kadang ada di antara ibu bapa sendiri yang mempunyai masalah dan menunjukkan sikap negatif itu terhadap anak mereka. Jadi perkara itu terikut-ikut oleh anak mereka. Okey, dan yang terakhir, kesibukan ibu bapa yang bekerja. Ini pun salah satu faktor yang besarlah. Okey, di mana bila tanya kenapa anak-anak terabai, faktornya adalah ibu bapa yang bekerja. Okey, jadi dia kurang masa untuk memantau aktiviti anak-anak mereka. Okey, kita tengok faktor seterusnya. Faktor rakan sebaya. Ini pun salah satu faktor lah. Kalau tadi keluarga, so orang yang kedua rapat dengan kita ataupun rapat dengan murid ni adalah rakan mereka. Dekat sekolah dengan rakan, kalau kat rumah dengan keluarga. Okey. So pengaruh negatif daripada rakan sebaya, banyak menghabiskan masa yang lama dengan rakan yang terlibat dengan jenayah. So lama-lama dia akan terpengaruh lah. Okey, dan disisihkan oleh rakan. Disisihkan ni contohnya, okey, kau tak nak join aku pergi curi rumah kan? Dah tak payah kawan aku. Macam tu, disisihkan. Tapi so bila awak rasa disisihkan, terpaksalah buat ikut kawan awak curi, rompak rumah, dan akhirnya jadi satu kebiasaan. Ini kena hati-hati. Jadi carilah rakan sebaya yang melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Okey, faktor seterusnya, faktor persekitaran. Okey, kewujudan pusat hiburan dan kafe cyber. Ini mengundang kepada aktiviti-aktiviti jenayah itulah. Komuniti yang tidak prihatin dan bersikap individualistik. Nampak budak-budak tak masuk sekolah, pergi pusat-pusat hiburan, pergi kafe cyber. Nampak budak sekolah biasa je, tak ada ambil tindakan. Sepatutnya dia melaporkan ataupun menasihati budak tersebut lah, ataupun pelajar tersebut supaya pergi ke sekolah. Okey, ikatan kejiranan yang longgar. Nampak jiran sebelah, anak jiran sebelah ni tak pergi sekolah, tapi bawa kawan-kawan balik rumah, hisap rokok, curi motor, bawa balik rumah. Dia tahu jiran dia buat salah, tapi tak ada tindakan. Sebabnya sikap individualistik tadi lah. Okey. Alright, seterusnya faktor media massa. Ini pun sekarang ramai remaja-remaja yang menghabiskan masa dengan internet, dengan media sosial. Inilah dia punya faktor-faktor mengundang kepada jenayah kanak-kanak. Pemaparan adegan panas dan pelakuan negatif. Tengok filem-filem yang adegan curi motor. Nak tirulah, nak try lah buat adegan gangster, bully. So ada keinginan nak ikut. Pengaruh rangkaian media sosial yang tidak terkawal. Ini pun samalah, media sosial.
media yang lebih mengutamakan keuntungan berbanding dengan tanggungjawab sosial. Maksudnya dia tahu kalau dia buat adegan gangsterism, dia buat adegan lomba motor, curi, ini akan menambahkan lagi penonton. Okey, tapi dia tak fikir kesan kepada sosial masyarakat itu. Sehingga berlakunya faktor-faktor yang mengundang kepada jenayah kanak-kanak. Okey. Okey, ada info lagi dekat sini. Okey, menurut Undang-Undang Malaysia Akta 611, Akta Kanak-Kanak 2001 Pindaan 2006, Mahkamah Juvana 1974 telah dimansuhkan dan diganti dengan Akta Kanak-Kanak. Mahkamah Khas bagi Kanak-Kanak merupakan mahkamah yang menggantikan Mahkamah Juvana bagi membicarakan segala salah laku jenayah yang dilakukan oleh kanak-kanak. Okay, so kalau awak tadi dah tengok kategori kan, kategori kanak-kanak. So dia kata umur 12 tahun dan ke atas, tanggungjawab sepenuhnya ke atas kanak-kanak tersebut. So kalau awak buat lakukan jenayah, tanggungjawab terhadap awak. Dan kalau jenayah itu adalah jenayah berat, awak akan dibicarakan di Mahkamah Khas Kanak-Kanak. Okay, kalau dulu kita panggil Mahkamah Juvana, so sekarang ditukar, dipindah jadi Mahkamah Khas Kanak-Kanak. Okay. Alright, kegagalan menangani jenayah kanak-kanak akan memberikan kesan kepada kehidupan sekeliling, termasuklah diri, mangsa, keluarga dan masyarakat. Kita tengok kesan kat bawah tu ada 4. Kesan kepada diri, masa depan terjejas. Dah lakukan jenayah, ada rekod jenayah, rekod buruk. So nanti bila masuk mana-mana, seorang akan nampaklah rekod awak tu. Okay, menjejaskanlah. Seterusnya dibuang sekolah. Okay, sebab lakukan jenayah, berisiko melakukan kesalahan lain dan hilang maruah diri. Okay, kesan kepada mangsa pula, kalau contohnya awak bully, awak gangster, awak curi, rompak rumah dia, so mangsa tu akan rasa trauma dan fobia, kurang keyakinan diri, berasa tertekan dan boleh mencederakan diri. Bully dia, tendang, pukul, cederalah budak tu kan. So hati-hati. Okay, so bila cedera, bila dibawa ke mahkamah, ada buktilah yang awak bully dia situ kan. So tanggungjawab awak lah terhadap jenayah yang awak buat itu. Okay, seterusnya kita ada kesan kepada keluarga. Imej keluarga tercemar, keluarga dipandang serong oleh masyarakat, keluarga menanggung malu dan keluarga mengalami tekanan perasaan sebab awak keluarga jadi mangsa. Dan akhir sekali, kesan kepada masyarakat, merugikan harta benda awam. Ini vandalisme lah. Okay. Merosakkan hubungan silaturahim, mengancam keselamatan komuniti dan menggugat keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita tengok pula cara menghindari jenayah kanak-kanak. Macam mana nak menghindari daripada melakukan jenayah kanak-kanak. Yang pertama, dari diri sendirilah. Kesedaran diri bahawa jenayah boleh merosakkan masa hadapan, memilih rakan yang boleh memimpin ke arah kebaikan, mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Ini paling penting. Diri sendiri itu yang paling penting. Jangan letakkan kesalahan pada orang lain macam saya cakap tadi. Okey, jadi cara paling mudah untuk hindari adalah kita didik diri kita sendirilah. Sedar diri sendiri. Okey. Yang kedua, keluarga memberi pendidikan agama dan amalan nilai murni, memantau pergaulan anak-anak, memberikan perhatian dan kasih sayang secukupnya. Sebab kalau kita tengok kanak-kanak yang cukup kasih sayang, cukup perhatiannya, dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang negatif. Okey, cara lain, sekolah menyediakan persekitaran yang kondusif, yang selesa lah, memantau disiplin murid dan bekerjasama dengan pihak polis. Okey, ini bagi pihak sekolah lah. Seterusnya, okey, kita ada dari pihak masyarakat, mengambil tahu dan saling membantu, memberikan teguran dan nasihat,
menjadi mata dan telinga kepada pihak sekolah dan pihak berkuasa. Mata dan telinga tu macam spy lah. Okey, nampak anak murid dekat cyber cafe tak masuk sekolah, bagi tahu polis, bagi tahu pihak sekolah. So mereka akan datang serbulah. Okey, cara yang terakhir iaitu pihak berkuasa dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Okey, dengan apa? Membuat lawatan ke sekolah, memperkenalkan pendidikan pencegahan jenayah dan menguatkuasakan undang-undang dengan tegas. Sebab tu kita ada kelab jenayah kan. So dia memberi pendidikan kepada murid-murid bahawa keburukan jenayah tu apa, supaya murid-murid dapat elakkan daripada melakukan jenayah kanak-kanak. Okey, kesimpulannya, setiap individu tidak boleh terlibat dalam sebarang jenayah. Hidup seseorang itu akan bahagia jika bebas daripada jenayah. Nilai kepercayaan kepada Tuhan dapat memelihara diri daripada melakukan sebarang kesalahan. Nilai rasional dan harga diri membantu individu membuat keputusan dengan bijak. Nilai kebebasan perlu diamalkan dengan mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Nilai kesederhanaan akan membantu individu ini melakukan sesuatu perkara tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Baiklah, sekarang kita akan tengok pengukuhan pada muka surat 168. Okey, baca situasi jenayah di bawah, kemudian jawab soalan berikut. Ada 3 situasi: curi motosikal, 5 remaja diberkas, buli, 8 remaja berdepan tindakan gantung sekolah, peras ugut, 2 remaja ditahan polis. Ini ketiga-tiga ni tentang jenayah kanak-kanak lah. Okey, curi motosikal, buli, peras ugut. Okey, soalan pertama, apakah perasaan anda apabila membaca situasi di atas? Jadi saya bagi kat sini, kita jawab dulu apa perasaan. Okey, so perasaan sedih dan kecewa. Sebab apa sedih dan kecewa? Sebab remaja melakukan jenayah tanpa berfikir kesan terhadap masa depan mereka. So sepatutnya mereka perlulah berfikiran rasional sebelum bertindak. Okey, soalan 2. Pada pendapat anda, wajarkah remaja yang terlibat dengan perbuatan jenayah kanak-kanak dikenakan tindakan undang-undang? Jelaskan. Dia tanya wajar atau tidak. So saya jawab wajar lah, sebab dah buat kesalahan, kenalah ada tindakan. Okey, sebab apa saya kata wajar? Sebab dia akan memberikan pengajaran kepada pesalah. Okey, bukan itu saja, dia juga akan membuka mata remaja yang lain untuk mengelakkan diri daripada melakukan jenayah. Okey, so satu, bagi pengajaran kepada pesalah, murid itu sendiri. Okey, yang kedua, dia bagi pengajaran lah kepada orang lain. Oh, mencuri motor dapat kesannya macam ni. Jadi dia berfikirlah tidak akan melakukan perkara yang sama. Okey, soalan 3. Anda mendapati rakan anda terlibat dengan jenayah kanak-kanak, apakah nasihat yang patut anda berikan? Okey, menasihatkan dia berhenti melakukan jenayah. Okey, mula nasihat dululah, sebab kita sebagai kawan kan. Mengajak melakukan kebaikan dan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. So sebagai kawan kena ajak melakukan. So sekiranya 2 perkara ni kita buat tapi tak ada tindakan, tak ada perubahan pada kawan kita tadi tu, jadi kita pergilah kepada step ataupun kita punya tindakan yang ketiga, iaitu melaporkan jenayah kepada pihak berkuasa sekiranya dia tidak mengedarkan nasihat dan terus melakukan jenayah. Okey, so tanggungjawab kita sebagai kawan, nasihat dah, ajak melakukan kebaikan pun dah, tapi tak jalan juga. So kita serah pada pihak yang lebih arif lah untuk menguruskannya. Okey, so sehingga bertemu lagi. Terima kasih.